Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Vanakkam tachan hao annyeonghaseyo. Konnichiwa. What's up guys? Bersama saya Kai Sensei guys. Belajar akaun cara smart and easy guys. Okay guys, hari ini kita akan belajar prinsip perakaunan tingkatan 4 dengan tajuknya ledger. Jangan lupa sila rujuk bersama-sama dengan buku teks anda muka surat 149 guys. Dan bagi baru menonton video saya, jangan lupa like, subscribe dan share. Okay, anda juga boleh follow saya di TikTok iaitu @kai_sensei guys. Okay guys, apa kita tunggu lagi? Vamos! Okay, kita terus ke ledger. Okay, apa itu ledger? Ledger adalah buku utama untuk merekodkan pelbagai jenis urus niaga perniagaan. Dia adalah buku akaun yang utama untuk rekod pelbagai jenis urus niaga perniagaan. Okay, dia adalah akaun utama. Kedua, akaun dalam ledger merupakan ringkasan urus niaga perniagaan yang tepat dan sistematik. Pada ayat panjang-panjang pada dokumen, kita masukkan ke buku catatan pertama, kemudian kita pindahkan ke ledger. So, dia adalah ringkasan. Okay, yang tepat dan sistematik. Perekodan dalam ledger menggunakan sistem catatan bergu. Sistem catatan bergu ni penting guys. Okey, anda kena faham betul-betul, nanti memudahkan anda untuk membuat ledger. Alright, next kita pergi ke ledger. Ada terbagi pada dua, iaitu ledger am dan ledger khas. Okey, ledger am merekod semua akaun. Semua akaun kita rekod dalam ledger am kecuali akaun belum terima dan akaun belum bayar barang niaga. Akaun belum terima ni adalah akaun yang penghutang kita lah. Penghutang maksudnya orang yang berhutang dengan kita. Kita kadang-kadang ada jualan secara tunai, kemudian ada jual secara hutang. Okay, so jualan secara hutang tu kita panggil akaun belum terima. Okay, dan akaun belum bayar. Akaun belum bayar sebaliknya, kita berhutang dengan orang luar. Okay, yang melibatkan barang niaga lah, kita tak rekod dalam ledger am. Okay, selain benda tu kita masuk ledger am. Kemudian contoh dia akaun hasil, akaun belanja, akaun aset, akaun liability, akaun modal dan akaun ambilan. Itu kita rekodkan dalam ledger am. Ledger khas merekod semua urus niaga dengan ni khas untuk akaun belum terima. Okey, jualan barang niaga secara kredit. Kemudian ledger akaun belum terima dikenali sebagai ledger jualan. Okey, akaun belum bayar, belian barang niaga secara kredit. Manakala ledger akaun belum bayar dikenali sebagai ledger belian. Okey, senang saja guys. Nanti saya akan terangkan lebih detail. Okey guys, ledger dia ada dua bentuk, iaitu bentuk lajur, bentuk T, dan satu bentuk lajur. Kita pergi lajur sikit Okey, ini bentuk T, itu dia macam biasa, ada bahagian debit, ada bahagian kredit. Itu ada tarikh, butir, folio, amount bahagian debit, dan diulang semula tarikh, butir, folio dan amount untuk bahagian kredit lah. So dia ada bahagian kiri, bahagian kanan, dia bentuk T. Yang satu adalah bentuk lajur. Ini adalah bentuk lajur, dia terus tarikh, butir, folio, debit, kredit dan baki. Okay, kita biasanya buat bentuk T. Bentuk lajur ni jarang kita guna, so kita akan fokuskan pada bentuk T. Okay guys, kita teruskan. Okay, akaun dalam ledger. Pertama ada akaun nyata dan akaun nominal. Apa itu akaun nyata? Ini biasanya ditanya dalam soalan objektif dan peperiksaan kertas 1. Okey. So akaun nyata, akaun yang merekodkan semua aset perniagaan nyata. Nyata adalah untuk aset perniagaan. Sebagai contoh, akaun lengkapan, akaun perabot, akaun kenderaan, akaun bank, akaun tunai, akaun inventory dan akaun alatan pejabat. Alright guys, kita teruskan. Akaun nominal, akaun yang merekodkan semua hasil dan belanja. Nominal adalah hasil dan belanja. Okey. Contohnya, akaun belian, akaun jualan, akaun belanja am, akaun kadar bayaran, akaun dividen, akaun sewa terima, akaun pulangan belian dan akaun pulangan jualan. Nyata. Okey, nyata, aset, akaun nominal, hasil dan belanja. Okey, kita kategorikan macam tu. Okey. Tak apa, ni nice to know lah, bagus untuk tahu. Okey, tak perlu nak hafal sangat. Tak tahu, kalau masuk peksa, jawab je ABCD. Okey, sistem catatan bergu. Ini perlu berikan perhatian betul-betul. Okey. Pertama, sistem catatan bergu merekodkan urus niaga sekurang-kurangnya dalam dua akaun yang berbeza, iaitu satu akaun akan didebitkan dan satu akaun akan dikreditkan dengan amount yang sama. Panjang
Soalan faham? Okay, senang. Ringkasan dia adalah satu urus niaga. Okay, ada satu dokumen ataupun satu urus niaga. Kita akan merekodkan urus niaga tadi tu dalam dua akaun. Okay, akaun yang berbeza lah. Kemudian, satu akaun kita akan debitkan amount dia. Lagi satu akaun kita akan kreditkan amount dia. Dua-dua amount ni jumlah dia sama. Macam itulah maksud dia. Okay, kena faham tu. Sistem catatan bergu. Contoh satu kita tengok rekod urus niaga berikut ke dalam akaun perniagaan mengikut sistem catatan bergu dalam perniagaan alat tulis Afiq. Alat tulis Afiq maksudnya dia jual alat tulis. Afiq membeli 2 rak pameran secara kredit daripada kilang perabot susu sebanyak 3,400. So, dia melibatkan aset dengan akaun belum bayar. So, yang pertama, akaun perabot. Kita tulis kat situ. Okay. Kita tengok akaun perabot tu dia bahagian debit 3,400. Dia mesti tulis nama. Dia beli pada siapa, akaun belum bayar siapa, kilang perabot Soso. Kemudian dekat bawah dia akaun belum bayar perniagaan perabot Soso, dia tulis bahagian kredit 3,400. Amount yang sama guys. Okay, ni satu urus niaga, rekod 2 kali dalam akaun yang berbeza. Satu akaun perabot, satu akaun belum bayar. Satu dia bahagian debit, kita rekod amount dia. Satu bahagian kredit amount dia. Inilah catatan bergu guys. Okay, next. Kita tengok contoh. Memindahkan catatan daripada buku catatan pertama ke dalam ledger guys. Okay, ini soalan saya cipta sendiri. Okay, maklumat berikut diambil daripada kedai kek sedap yang memulakan perniagaan pada bulan Julai 2020, anda dikehendaki memindahkan catatan daripada buku catatan pertama ke dalam ledger. Saya gunakan buku catatan pertama lah, mudah sikit. Okay. Okay, so pertama, buku catatan pertama anda dah belajar sebelum ni. Kita ada jurnal am. Okay, ini saya dah sediakan jurnal am, jurnal belian dan jurnal pulangan belian, jurnal jualan serta jurnal pulangan jualan, dan last sekali adalah buku tunai. Okay guys. Okay. Ini daripada buku catatan pertama ni. Kita akan pindahkan ke dalam ledger. Okay. So macam mana? So kita mulakan tengok dengan jurnal am. Sebab dia adalah catatan pembukaan. Okay. Jurnal am ni kita kena lihat bersama-sama dengan buku tunai. So buku tunai saya dah buat keratan dia. Sebab nak tunjukkan sikit. So, mula-mula kita lihat catatan yang pertama dalam jurnal am ialah bank dan tunai. Ini memulakan perniagaan dengan aset dan modal. So, dekat sini, dekat jurnal am ni, okay, ada bank dan tunai 6,000 dan 2,000. Debit bermaksud di akaun bank ataupun akaun tunai, kita debitkan jumlah dia 6,000, 2,000 ringgit. So, kredit dia apa? Partner dia apa? Okay, partnernya kita tengok dekat bawah, bahagian kredit adalah modal. Modal 20,000 tu kan. 20,000 tu kita dapat, kita tambahkan lengkapan 2,000 dengan 10,000. So, maksudnya ini semuanya adalah modal. Okay, so, bank dan tunai ni, maksudnya dalam akaun bank dan tunai, kita kena tulis debit. So, kita tak buka ledger akaun bank dan buku tunai satu-satu sebab kita dah ada buku tunai. Okay, buku tunai ni merupakan salah satu ledger sebab dia ada debit dan kredit. So, kita tengok kat buku tunai, kita dah buat asal modal RM2,000 dan bank RM6,000. Okay, so bahagian debit kita dah masukkan. Okay, so partner ni kita tulis nama kat situ modal. Okay, ini buku tunai. Saya dah terangkan dulu topik buku tunai. So sekarang ni yang tak ada adalah akaun modal. So kita create akaun modal. Okay, ini format dia bentuk T. Buat ringkas dia macam ni. Okay. So, debit kita dah buat. Sekarang bahagian kredit. So, kita nak kreditkan apa? Kreditkan, tulislah tadi. Yang satu hari bulan tu apa je tadi? Bank, 6,000. Tunai, 2,000. Okay? Itu kredit dia. Maknanya, dah lengkap sistem catatan bergu. Satu urus niaga, rekod 2 kali. Satu sebagai debit. Satu bahagian kredit. Okay. Dah selesai. Kita tengok lagi apa yang berkaitan dengan modal kat jurnal am tu tadi. Ada bawah dia, ada 2 lagi, lengkapan dan kenderaan. So,
lengkapan RM2,000. Okay. Maksudnya dekat akaun lengkapan nanti, kita akan debitkan RM2,000. So, kredit dia adalah akaun modal lah. Sebab kita tengok kat General Am tu, kredit dia akaun modal. Okay. So, kita klik kat situ lengkapan. Dekat akaun modal tu, lengkapan RM2,000. Okay. Kemudian, kita kena buat catatan bergu je, iaitu akaun lengkapan. Kita create satu akaun lengkapan. So, modal dah kredit. So, akaun lengkapan mesti debit. Kita tulis Julai 1, tulis modal ikut tarikh dia. Okay. Kemudian tulis nilai je RM2,000. Dah lengkap satu catatan. Buku catatan pertama. Catatan bergu. Okay. Kita dah lengkapkan satu catatan bergu. Okay. Saya nak ingatkan sini. Pelajar-pelajar, you guys kena ingat. Dalam contohnya akaun lengkapan kan. Akaun lengkapan, dalam rumah dia tu, dalam akaun dia tu, kita tak boleh tulis nama dia sendiri. Kita tak boleh tulis perkataan lengkapan dalam rumah dia tu, dalam akaun lengkapan. Tak boleh. Mana-mana akaun pun sama. Akaun modal pun tak boleh tulis modal dalam akaun dia. Siapa tuan rumah dia, siapa dia punya akaun tu, tak boleh tulis nama dia sendiri kat dalam tu. Okay. Alright guys. Okay, lepas tu, kita cari lagi perkataan lengkapan dekat General Am. Ada tak perkataan lengkapan? Okay. Kita tengok. Oh, okay. Kita tengok dekat lengkapan. Ada. Okay. So, dia ada dekat 2 hari bulan bawah tu. Okay, dekat General Am lengkapan. Okay, kat situ dia cakap debit akaun lengkapan RM2,000. Okay, so kita debitkanlah akaun lengkapan RM2,000. Akaun lengkapan kita debitkan 2 hari bulan. Tapi kita tak boleh tulis nama kita. Tak boleh tulis lengkapan. Kita tulis nama kredit dia. Mesti tulis nama kredit dia. Seng Elektronik. So, kita tulis nilai dia RM2,000. Okay. Kemudian kita tengok kat buku tunai. Ada tak perkataan lengkapan? Tak ada. Okay. Tak ada. So, dah check kat buku tunai. Tak ada lengkapan. Baru kita tutup akaun ni. Jumlahkan RM4,000. Okay. Kemudian jumlah ni kita pindahkan bahagian kredit. RM4,000. Kemudian kita tutup lah. Tulis baki HB. 31 hari bulan. Hujung bulan. RM4,000. So, RM4,000 ni. Baki HB ni kita pindahkan dekat bawah. Buat catatan baru untuk bulan Ogos. Ogos 1, tulis baki BB RM4,000. Okay. Dah lengkap satu. Itu kaedah dia satu. Okay guys. Okay. So dekat sini catatan bergu tadi cakap satu urus niaga rekod 2 kali. Satu debit, satu kredit. So untuk 2 hari bulan ni. Untuk lengkapan tu kita dah rekod. So Seng Elektronik ni kita tak rekod lagi. So kita kena create lah. Okay. Sekejap ya. Saya batuk minta maaf. Okay. So, kita create satu akaun Seng Elektronik. Kita buat sekarang supaya tak tertinggal. So, akaun Seng Elektronik. Kita tulis. Dekat akaun lengkapan dah debit. So, dekat akaun Seng Elektronik kena kredit. Okay, kita tulis itu 2 hari bulan. Lengkapan RM2,000. Kemudian cari lagi perkataan Seng Elektronik. Ada tak kat General Am? Tak ada. Kemudian tengok dekat buku tunai. Ada dekat bawah. 12 hari bulan. So, Seng Elektronik, dekat buku tunai, dia kredit. Nampak? Kredit. RM2,000 tu kan? So, dekat akaun Seng Elektronik, dia mesti debit lawan dia lah. 22 hari bulan. Bukan 22 12 silap saya. Okay, bank, RM2,000 Tadi tu silap. Patutnya 12. Okay, so dah tak ada lagi, kita tutup lah. So, akaun Seng Elektronik dah terhapus lah. Macam tu. Dah tamat. Okay, dah selesai. Okay. Lengkapan kita dah selesai. Okey. Kemudian kita akan tengok dekat bawah dia. Lepas lengkapan adalah akaun kenderaan. Okey, kita tulis kenderaan. Dekat akaun modal, kredit RM10,000. So, kita create satu akaun kenderaan. Okey. Kredit dah. Sekarang kita buat debit. Debit kita tulis. Julai 1 modal RM10,000. Okey, partner je. Tengok dekat bawah tu. Okay, RM10,000. Okay. Kemudian cari perkataan kenderaan ada lagi tak kat buku tunai ke, dekat General Am ke? Tak ada. Kita tak ada, kita tutup lah. RM10,000. Okay, baki HB RM10,000. Kemudian kita pindahkan dekat bawah. RM10,000. Selesai. Satu bahagian untuk General Am. Kita dah selesaikan. Okay, ada 4 akaun. Okay, so ini dah selesai. So, akaun modal, perkataan modal dah tak ada lagi. So, kita tutup lah akaun modal ni. Mula-mula kita jumlahkan.
Okey, bahagian kredit tu jumlah paling banyak 20,000, kita pindahkan dekat sebelah 20,000. So kita naikkannya dekat atas 20,000. So kita tulis situ 2020 Julai 31 baki HB. Baki HB ni kemudian kita hantar dekat bawah. Ogos 1 baki BB 20,000. Macam tu tutup akaun. Selesai dah. 4 akaun sekali. Okey. Okay. Bank dengan tunai tak perlu dia dah ada buku tunai. Kalau tak ada baru buat akaun tunai dan akaun bank. Okay guys, kita tengok contoh lagi yang lain. Okay, lupa. Kadang-kadang kita kena labelkan ledger arm ni. LA ni atas ni adalah LA ni maksudnya ledger arm 1. Label ni tak kisah. Mana akaun buat dulu, anda susun. Ada cuma untuk label dia nombor 1, nombor 2, nombor 3. LA 1 ni, LA 2. Mana nombor 3 tadi? LA 3 dan LA 4. LA tu maksudnya ledger arm. Okay, lain saya tak perlu terangkan ni secara ringkas sebab dia tak berapa penting. Okay guys. Yang penting ledger ni buat betul. Okay, akaun ni buat betul. Akaun T ni. So next, kita boleh lihat buku tunai. Okay. Bila journal arm dah selesai, tak ada lagi dekat journal arm. Okay, kita tengok seterusnya buku tunai, kita nak create account. Ini adalah buku tunai. Okay, buku tunai saya banyak. Cuma saya terangkan sebahagian saja. Okay, sebab anda buat sendiri yang lain. First, saya akan, tak kisahlah anda nak mulakan bahagian debit dulu ke bahagian kredit. So, akaun modal kita dah buat. So, 1 hari bulan adalah bahagian kredit lah. Deposit sewa. Okay, tengok tu. Tak kira. Bulan mana-mana tak kisah. Ataupun better ikut tarikh lah. 1 hari bulan deposit sewa. So, kita buat banyak akaun deposit sewa. So, dekat sini deposit sewa, dia kredit. Okay. Dekat buku tunai dia kredit. So partner lawan dia adalah debit lah. So akaun deposit sewa kita akan buat bahagian debit catatan bergudia. Tulis bank sebab dia bayar secara bank. Okay, so RM1,000. So kita tengok lagi dekat buku tunai ada perkataan deposit sewa. Tak ada, kita tutup. Jumlah dekat bawah RM1,000, RM2,000. Kemudian kita tutup lah. Baki HB RM1,000. Kemudian kita tutup. Satu urus niaga tu dia mesti ada satu akaun khas untuk dia. Kemudian kita kumpulkan semua nama dia dekat bawah dia. Macam tu lah maksud dia. Okay. Dah selesai. Kita tengok nombor 2. Sewa premis. Okay. Ni deposit dengan sewa premis lain. So, kita buat satu. Akaun sewa premis. Okay. Akaun sewa premis. RM500 tadi kan. Okay. Dia kredit kan. Dekat buku tunai kredit. So, catatan bergudia dekat satu akaun kredit, satu akaun debit. So, dekat akaun sewa premis kita debitkan. Tulis satu bank. Okay. Sebab dia laju bank kat buku tunai. Kita tulis RM500. Cari lagi perkataan sewa. Ada lagi tak sewa premis? Tak ada. So, tutup. Okay. Macam ni pindahkan sebelah. Dia tutupkan bersama macam tadi kat atas. RM500. Okay. Begitu juga dengan, jangan lupa pindahkan dekat bawah. Bila ada baki HB, kita pindahkan dekat bawah. Okay. Begitu juga dengan yang lain-lain. Okay, iaitu akaun lesson bakery, akaun design logo, akaun, bukan bank bawah dia, Petro, bukan akaun 9 bulan tu silap. Namanya Petrogas dekat bawah tu. Okay, Petrogas, bank tu tak ada 9 bulan tu tak ada. Sebab dia berpusing kontra dalam buku tunai. Kemudian, promosi, upah, okay, kemudian apa lagi? Allowance pemilik, okay. Kemudian derma, kemudian kadar bayaran. Semua ni anda kena buat ledger dia satu persatu. Sama macam akaun sewa premis ni, kaedah dia. Okay, dia tak ada partner lain. So kita buat satu-satu. Okay, sama kaedah dia. Okay, sama dengan akaun sewa premis. Okay. So, ini dah selesai. Ada lagi tadi cuma tak buat dekat sini bahagian kredit ni belian. Okay, sen elektronik tadi kita dah buat 12 hari bulan dah buat. Okay, dah rekod lah. Okay, belian kita buat khas untuk belian nanti. Okay, itu juga dengan jualan Dan juga BB pastry itu semua tu, itu adalah akaun belum bayar kita. Okay, so itu akan masukkan dalam ledger khas lah. Okay, so kita masuk yang mana ledger arm ni dulu. Okay, so yang lain-lain ni anda buat sendiri. Okay, kaedah dia sama macam buat akaun sewa premis. Cuma angka yang berbeza dan cuma hati-hati sama ada dia bayar secara tunai ataupun bank. Okay guys.
Begitu juga buat pinjaman. So, akaun pinjaman saya tunjukkan lah. Ini bahagian debit Okey, akaun pinjaman saya buatkan. Akaun pinjaman. Akaun pinjaman, anda tengok dekat buku tunai dia debit. Akaun pinjaman ni adalah kita punya liability sebenarnya. Okey, so kita tulis dekat situ, dekat buku tunai dia debit. So, dekat akaun pinjaman kena kredit. Kita tulis situ, tarikh dia 20 hari bulan, bank. Laju bank, RM10,000. Tengok ada lagi berkaitan dengan pinjaman? Tiada, so tutup. Okey, bagi HB dan RM10,000. Sama je, cuma kena pastikan dia debit ke kredit. Okey. Yang lain tu cuma akaun jualan dan akaun belum terima kita. Okay, kita akan tengok lepas ni. Okay, jangan lupa bila ada baki HB, kita tuliskan juga dia punya baki BB ada kat bawah. Mesti bersilang RM10,000. Okay guys, next. Buku tunai tadi. Kita akan fokus kepada akaun jualan. So, kita buat akaun jualan. Okay. Akaun jualan kita belum buat. So, akaun jualan maksudnya kita kumpulkan semualah berkaitan dengan jualan. Okay. First, kita tulislah dia punya tarikh dulu. 7 hari bulan kan. Kat buku tunai tulis jualan kan. Okay. So, dekat akaun jualan tu kita tak boleh tulis nama dia sendiri. So, kita tulis tunai ataupun bank. So, adalah tunai. Kita tulis tunai RM5,500. Dekat buku tunai dia debit. So, dekat akaun jualan kena kredit lah. Catatan bergu kan. Okay, next. Saya tengok kita rekod 14 hari bulan. RM3,500. Tunai. Okay, kemudian 21 hari bulan kita tulis lagi. RM3,000. Kita rekodkan lagi. Okay. Pastikan debit dan kreditnya betul lah. Alright. Kemudian 28 hari bulan kita tulis. Kita rekod je. Senang je. RM4,000. Dah selesai. Kita tengok pula jurnal jualan. Mana berkaitan dengan jualan ni, kita tengok jurnal jualan. Ada perkataan jualan Okay, so dekat sini kita lihat ni kat jurnal jualan ni anda tahu dah, ada belajar sebelum ni adalah jualan kredit. Tapi dia tetap jualan. So, dekat tengok bawah sekali tu 31 hari bulan 31 hari bulan, dia tulis situ akaun jualan kredit RM13,000. Bermaksud di akaun jualan, anda kena kreditkan RM13,000. Tu maksud dia. So, anda tulis lah. Okay, 31 hari bulan. Akaun jualan kredit. Akaun tulis situ. Akaun belum terima. Anda akan tulis akaun belum terima. Anda tak tulis jurnal jualan. Nama dia sendiri. Tak boleh. Okay, so, tulis dia akaun belum terima. Maksudnya, duit kita belum terima daripada penghutang kita. Tu akaun belum terima. So, masukkan je jumlah dia. RM13,000. Okay, so kita totalkan semua sekali. Kita dapat RM29,000. Kita pindahkan dekat sebelah. Kemudian kita tulis baki RM29,000. Naikkan dekat atas. Jadikan dia baki HB. Julai 31 tutup akaun baki HB. So, jumlah jualan kita RM29,000. Okay, so kita pindahkan untuk tahun baru. Ogos 1 baki BB RM29,000. Begitu caranya guys. Okay, senang sahaja. So, kena buat berhati-hati. So, ingat partner dia. Buku tunai dengan jurnal jualan bila libatkan jualan. Okay, berbeza sikit je. Senang, benarnya senang. Kalau faham, senang. Okay, nanti komen. Faham ke tak faham? Okay, next. Kita tengok ada belian. Okay, belian. Kita sediakan akaun belian. Ni akaun belian. So, akaun belian ni, dia bagian kredit buku tunai. So, dekat akaun belian kena debit lah. Lawan kan? Satu urus niaga, satu debit, satu kredit. Kredit dah ada. So, kita buat debit. So, tulislah situ. Julai 2, tunai. Belian tunai RM500. Kemudian 2 hari bulan juga ada tunai lagi. Anda tulislah situ. Tunai RM1,500. Okay. Kemudian 8 hari bulan ada RM500. Dan yang lain-lain ni lah. Okay, 8 hari bulan. Okay, dia tak ikut susunan. Tunggu tarikh kena tulis tunai RM500. Okay. Kemudian dan lain-lain ni anda buat sendirilah. Belian RM300, belian RM200, belian RM300 lagi. Okay. Ni semua anda buat sendiri. Dan kalau buat belian ni, kita tengok jurnal belian lah. Okay. So, yang lain ni 15 hari bulan, 18 hari bulan dalam buku tunai tu saya tak rekodkan lah. Nanti anda rekodkan sendiri. Okay. Saya tak tunjukkan penuh. Okay. Yang penting dekat jurnal belian ni nanti anda masukkan jumlah dia. Dia tulis situ.
kat bawah sekali ambil jumlah je. Akaun belian debit bermaksud dekat akaun belian kita kena debitkan RM9,000. Kita tulis 31, akaun belum bayar. Maksudnya kita hutang orang, kita belum bayar pada orang. RM9,000. So nanti anda jumlahkan semua sekali lah. Macam biasa tulis baki HB dia kat atas berapa dan pindahkan dekat bawah. Sama macam kaedah akaun jualan tadi. Okay. Saya tak tunjukkan secara detail. Saya secara umum je sebab dah terangkan dekat atas. Okay guys. Okay. Next. Jurnal belian. Okay. So buku tunai kita dah selesai. Kita tengok jurnal belian. Jurnal belian ni kita akan siap buatkan satu ledger khas. Okay. Kita nak buat ledger khas, iaitu ledger belian lah dipanggilnya. Okay. Sebab dia jurnal belian kan. So kita nak tulis kita berhutang dengan siapa ni. Okay. So kita lihat bersama-sama dengan jurnal pulangan belian dan juga buku tunai. Okay. Kita tengok dekat buku tunai ni, saya baik ambil keratan. Ini kita nak tengok. Sebab dekat buku tunai ada nama dia. First kita tengok namanya BB Pastry Supplier. Okay. So kita kena buat satu akaun khas untuk dia. Semua nama dalam tu kita kena buat satu lah. Kalau nama sama tak apa, buat satu je akaun, jangan buat banyak-banyak. Okay. So BB Pastry Supplier ni kita buat satu akaun. So tadi jumlah dia kita dah debitkan kan. Dekat akaun belian kita debit. So yang 31 hari bulan dekat bawah tadi kan. Jumlah dia tu 9,000 tadi kita dah debitkan dekat akaun belian. So yang atas ni semua kita akan kreditkan dia punya catatan bergu. So sekejap saya batuk. Okay, sorry. Alright, so baby Pastry Supplier kita akan pindahkan nilai 1, belian RM2,000. Kredit tadi kita dah kreditkan dekat akaun belian. Tadi baru lepas buat. Okay. So, cari lagi. Ikut hari bulan. Ada lagi tak baby Pastry Supplier? Ikut tarikh dia. Okay. Urus jaga dekat jurnal belian kedua adalah 8 hari bulan. Kita tengok dekat jurnal pulangan belian ada baby supplier 3 hari bulan. Okay. Kat buku tunai tak ada. 19 hari bulan. So, yang terdekat 3 hari bulan. So, kita rekodkan. Maksudnya jurnal pulangan belian. So, nanti dekat akaun pulangan belian, kita tengok dekat jumlah bawah dia. Okay. So, maksudnya ada nama BB Pastry ni kan. So, kita kena kreditkan lah. Sebab bila kita beli, kita debit. Bila kita pulangkan, bila kita beli, kita kredit RM2,000. Bila kita pulangkan, mesti berlawan. Belian, dengan pulangan belian, dia tak geng. Dia mesti bertentangan, positif dan negatif. So, Julai 3, kita tulis pulangan belian RM300. Ingat belian dengan pulangan belian tak boleh letak dalam kolom yang sama. So, dia berlawanan. Okay, selesai. Alright. So, kita tengok lagi perkataan BB Pastry. Cari lagi. Ada perkataan BB Pastry ikut tarikh. Okay, so 8 hari bulan ada. Okay, kita tulis 8 hari bulan, belian RM1,800. Kemudian, 15 hari bulan ada. Tulis belian lagi RM2,500 sebab kita tengok kat bawah tu jumlah dia. Okey, senang je. Okey, kemudian 19 hari bulan dekat buku tunai tarikh dia. Dia bayar RM5,000 secara bank. Okey, dekat buku tunai dia kredit. So dekat akaun Baby Pastry Supplier, tengok nama dia sama, kita tulis bahagian debit. Catatan bergu dia bank RM5,000. Selesai. So tengok lagi 23 hari bulan ada Baby Pastry RM2,000. Tulis belian RM2,000. Dah selesai, tengok tak ada apa lagi. Nama Baby Pastry ni dah tak ada. Cari nama dia keliling semua dah tak ada. So, kita jumlahkan 8,300. Pindahkan dekat sebelah. So, 8,300 ni kita tolakkan lah dengan 300 pulangan belian. Tolak dengan 5,000. So, kita akan dapat baki HB dia 31 bulan. Baki HB 3,300. So, baki HB ni mesti pindahkan dekat bawah. Ogos 1. Baki BB 3,300. Macam tu guys, cara je. Okay. Begitu juga dengan jurnal jualan. Okay. So, dekat sini kita tengok lagi. Alang-alang dah buat ni. Kita akan tengok jurnal pulangan belian. Okay. Untuk HY Tolo lah HY Tolo ni orang jual telur lah. Okay. Nama dia. HY Tolo ni, kaedah je sama macam Baby Pastry tadi. Kaedah je. Cari nama dia, susun. Kemudian, tengok dalam jurnal belian, jurnal pulangan belian dan
buku tunai. Ada tak nama dia? Biar rekod kan lah. Ni anda buat sendiri. Okay, senang sahaja guys. Sama macam BB Pasri tadi. Okay, kemudian alang-alang kita buat jurnal pulangan belian. Jurnal pulangan belian ni kita letakkan dalam ledger arm. Ni saya nak tunjuk takut tertinggal. Okay, dalam ledger arm. Okay, BB Pasri ni, HY Telur ni dalam ledger belian. Okay. So, akaun pulangan belian kita buat. Okay, pulangan belian. Tengok dekat bawah dia. Kredit 300. Maksudnya dalam akaun pulangan belian ni ada kredit 300. Okay, itu Julai 3. Pulang siapa? BB Pasri. RM300. So, kita tengok dekat atas. Pulangan belian dengan akaun BB Pasri kat atas. Ledger kat atas supplier. Dekat atas kan pulangan belian debit 300 kan. So, akaun pulangan belian dia kredit. Itu catatan bergu dia. Ni saya nak tunjuk catatan bergu dia. Okay, kemudian tengok ada lagi tak pulangan belian yang lain? Tak ada, dia seorang saja. Tak ada, kita tutup 300. Dia macam tu je. Okay. Alright guys. Senang je. Ikut aja. Dah ada buku catatan pertama, mudah. Okay, lawan je saja. Okay, bagi HB kemudian pindahkan. Jangan lupa pindahkan bagi BB 300. Macam tu je guys. Okay, next. Kita tengok jurnal jualan, jurnal pulangan jualan dan buku tunai. Ini partner dia lah. Okay guys. So, ada jurnal jualan, ada SM Kantin kita buat satu. Ini adalah untuk ledger jualan. So, kita dah ada ledger arm. Okay, yang umum semua. Ledger belian. Kita tuliskan semua nama kita, akaun belum terima kita. Kita hutang dengan siapa. Setiap orang yang kita hutang tu, kita buat satu-satu akaun untuk dia. Sekarang kita tengok ledger jualan. Ni adalah ledger jualan. Kita senaraikan siapa yang berhutang dengan kita. Okay. So, yang pertama sembilan bulan ada SM Kantin. So, SM Kantin yang anda tengok dekat bawah tadi. Kredit akaun jumlah dia 31 bulan tu. Kredit akaun jualan 13,000. Maksudnya, dia punya kredit adalah akaun jualan. So, debit dia adalah akaun nama-nama kat atas lah SM Kantin. Okay. So, debit. Jualan, kita tulis itu jualan. 3,000. Okay. Kemudian tengok lagi. Ada tak pulangan jualan 24 hari bulan. So, lambat lagi. So, 23 hari bulan ada jualan lagi lah. So, kita tengok kat buku tunai. Kat buku tunai ada kan. 14 hari bulan. SM Kantin. Kita tengok bersama-sama. SM Kantin RM3,000 bank. Maksudnya bayar RM3,000. So, tulislah dekat buku tunai debit. So, dekat akaun SM Kantin kita tulis 14 bulan bank. Kita tulis kredit. Catatan bergu dia. Okay. Yang 9 hari bulan ni, jualan ni, catatan bergu dia tadi dekat akaun jualan Kita dah tulis lah tadi. Okay, so 3,000. Kemudian kita tengok lagi urus niaga 23 hari bulan. Okay, 2,000 kita masukkan 23 hari bulan jualan. RM2,000. Okay, kita tengok lagi. Kemudian 24 hari bulan ada pulangan 500. Okay, so tulis tu pulangan jualan RM500. Jualan dengan pulangan jualan berlawanan. Okay, dia tak sama. Tak boleh laju yang sama. Macam positif dengan negatif. So, tengok lagi. Ada kuatan SM Kantin lagi tak? Ada dekat bawah 29 hari bulan. Kita rekodkan 29 hari bulan. Sebab buku tunai dia debit. So, dekat akaun SM Kantin kredit lah. Bank RM1,000. Okay, catatan bergu tu penting. So, kita tengok sampai habis. Tak ada. Kita jumlahkan. Tengok mana yang paling banyak kita buat jumlahkan. So, debit paling banyak RM5,000. Jadikan jumlah imbangan. So, pindahkan dekat sebelah RM5,000. RM5,000 akan tolak dengan RM3,000. Tolak RM500. Tolak RM1,000. So, dapat baki dia. Baki HB RM500. Kita pindahkan dekat bawah. Baki BB RM500. Macam tu guys. Begitu juga dengan yang bakery anda buat perkara yang sama juga. Macam SM Kantin tadi. Kaedah dia. Okay. Namanya nak buat dia biasanya tik-tik sikit lah. Tanda kecil lah kat ujung dia. Dekat buku tunai ke. Dekat jurnal jualan ke. Okay. So, dekat bawah akaun pulangan jualan saya tunjukkan sikit. Okey, yang bakery sama kaedahnya macam SM Kantin. Kaedah tu yang penting. Faham kaedah tak ada masalah. Okey, so 24 hari bulan akaun pulangan jualan SM Kantin. Kita tengok akaun SM Kantin dekat atas tu. Okey, kredit ada pulangan jualan 24 hari bulan kan. Tu dah kredit kan. So kita kena debit kan. SM Kantin RM500. So jumlahkan, tutup. Sebab dekat jurnal pulangan jualan pun ada SM Kantin saja. Kalau ada banyak, tu kita buat banyak. Okay. So, bagi HB 500, pindahkan.
Okey? 500. Itu saja guys. Okey guys, saya rasa itu saja. Terima kasih atas like, subscribe dan komen anda. Sila komen anda faham ke tak faham apa yang saya terangkan pasal ledger. Kalau tak, saya akan buat sekali lagi insya-Allah kalau saya rajin. Okey, jangan lupa like, subscribe dan share. Jangan lupa TikTok saya follow. Okey, channel YouTube saya like, subscribe dan share. Okey, sampai kita jumpa dan jumpa lagi. Bye bye. Adios.